Shalom. 平安，各位弟兄姐妹们。 Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau sore hari ini Tuhan masih berikan kesempatan dan kerinduan kepada kita semua untuk datang ke dalam bait-Nya untuk menyembah Dia. 感谢上帝给我们有渴慕的心，可以来到他的圣殿来歌颂、来敬拜主。 Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama masuk ke dalam rumah Tuhan dengan rasa syukur 我们存感恩的心来到他的圣宝座前， dan kita masuk di dalam saat 我们 teduh. 进入默祷。 Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. 请大家起立。 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做邪慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 我们的帮助是奉那创造天地的耶和华的名而来，奉圣父、圣子和圣灵的信色以慈爱与平安与你们同在。 Amin. Marilah kita nyanyikan satu pujian, besar dan ajaib karyamu. 我们一同来歌颂赞美主。 Sujud kepada
Bapa, hanya Engkau Allah yang layak disembah. 主啊，真的只有你配得被敬拜。 Oleh sebab itu pada sore hari ini kami datang bersujud di bawah kaki kayu salib-Mu. 因着这个缘故，我们今天来到神你的面前，匍匐在你的十架下。 Kami menyadari akan segala kelemahan dan kekurangan kami. 我们觉悟到自己一切的软弱和有限， Kami menyadari akan segala kegagalan demi kegagalan yang kami 我 lalui. 们也承认我们所度过的每一次的失败。 Karena kami seringkali meninggalkan jalan dan Taurat-Mu. 多少时候我们偏离你的道， Oleh sebab itu pada sore hari ini kami datang, kami mohon pengampunan Tuhan terjadi dalam hidup kami. 求神，这时候我们来到你面前，求你赦免我们， Supaya kami sungguh merasakan bahwa hidup kami membutuhkan Tuhan sebagai juru selamat dan penolong hidup kami. 让我们真正觉悟到我们真是需要你成为我们的救主和帮 Agar 助， kami boleh berbalik dari jalan dosa kepada kebenaran hidup. 以致我们可以远离罪恶的道路而归向你。 Ajar kami Tuhan untuk selangkah demi selangkah berjalan di bawah pimpinan Tuhan. 让我们每一步跟随你的引导， Kami tidak berjalan menurut kehendak dan kesenangan kami sendiri. 我们不依靠随着自己的心意而行， Tetapi kami mau Tuhan untuk bertekuk lutut di bawah pimpinan Tuhan. 但是我们要继续在你的面前得到你的引导， Agar kami boleh menjadi anak-anak kemenangan di dalam Engkau. 以致我们可以成为蒙你悦纳的儿女。 Saat ini kami datang membawa hati kami yang hancur ke hadapan Tuhan. 我们把这个破碎的心灵带到你的面前， Kiranya Engkau perbarui hidup kami. 求你更新我们， Agar pada sore hari ini kami layak untuk menghadap Engkau yang Maha Kudus. 让我们今天配得来朝向你圣洁的主。 Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. 我们相信你临格在我们的生命里头。 Melalui ibadah sore hari ini hati kami boleh bertaut kepada Engkau saja. 透过今天的敬拜，我们的心倾向你。 Melalui pujian, melalui doa, melalui pembacaan firman yang ditaburkan, boleh membawa kami semakin serupa dengan Engkau. 透过歌颂、祷告、读经，我们可以更像主耶稣。 Terima kasih Tuhan Yesus, 谢谢主耶稣， karena Engkau Allah yang selalu mengasihi dan memperhatikan hidup kami. 你时常看顾、保守我们。 Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐。 Kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Roh Allah yang hidup. 永生上帝的圣灵。 Roh Allah Maha Suci, kasih-kasih-Mu. Roh Allah Maha Suci,
biarlah Roh Allah yang Maha Hidup selalu boleh menguji, membangunkan kita yang seringkali terlelap dan tertidur. Ya, sebagai orang-orang percaya Tuhan selalu ingin membangunkan roh kita sehingga kita boleh bangkit untuk hidup semakin mengasihi Tuhan dan melayani Dia. 永生上帝的圣灵复兴我们的心灵，让我们更加的爱主，更能侍奉主。 Dan kita ingin seperti emas yang murni, 好像那个黄金 dibakar, diuji, ya, 被烧， dipanaskan, 被 tetapi 做火炼， walaupun lebur, tetapi tetap ya berkualitas. 虽然被融化，但是更加的纯粹。 Marilah kita saat ini bersama dengan orang-orang Kristen sepanjang abad untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 我们一众信徒宣读使徒信经。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 我信上上帝帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵怀孕，由童圣女玛利亚所生，在本多比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐。 Kita akan bersama-sama menjalankan kolektor terlebih dahulu. Kita nyanyikan satu pujian yaitu di jalan hidup yang berliku-liku. Pakailah aku. Di jalan hidup berliku-liku, banyak sedih dan keluh. Beri terangmu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Pakailah aku, jangan aku, jiwa sulai cahayamu. Jadikan aku saluran berkah, mengisi
Tuhan memberi padamu dan mengasihi Engkau. Berdoa jiwa tak berli, Yesus menjuru Engkau. Tanggalnya aku, jalan Tuhanmu, Timu Shalom, Cahaya Romi. Jawa jalanku, satu dan berjauh. Jawa Tuhanmu, kiranya lagu ini menjadi doa kita bersama. 让这首诗歌成为我们的祷告。 Marilah kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami di surga, 我们在天上的父， kami sungguh mengucap syukur kepadamu 我们实在要感恩， karena hidup yang Engkau berikan kepada kami. 因为你所给我们的生命， Pada saat ini kami hidup tanpa kekurangan sesuatu 这是我们 apapun. 或做毫无缺乏， Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. 这完全是上帝的 Oleh 恩 sebab 赐 itu Tuhan, pada sore hari ini kami datang kepadamu. 所以今天我们来到神你的面前， Kami membawa persembahan berkat yang berasal dari Tuhan. 我们把你所给我们的祝福献上， Kembali kami kembalikan sebagian untuk Tuhan. 我们把所领受的献上， Biarlah Tuhan boleh sucikan dan kuduskan, 让神洁净， pakai dalam perluasan pekerjaan Tuhan. 使用在神你的圣工上。 Kami berdoa untuk setiap tangan yang sudah terulur pada sore hari ini. 为着每一个奉献的人， Karena Tuhan tahu semuanya. 主啊，你明白一切。 Apabila ada yang belum sempat memberikan, 如果还没有献上的， kiranya Tuhan akan berikan mereka kesempatan yang akan datang untuk belajar memberikan yang terbaik bagi 求 Tuhan. 神再次给我们机会，把最好的献上。 Pakailah pada majelis untuk boleh mengelola akan keuangan gereja dengan baik dan tepat. 求神帮助执事们能够好好的掌管， Agar 使用， pekerjaan Tuhan boleh makin disebarluaskan. 让神的工作更加的扩 Baik di 展， dalam gereja maupun di luar gereja. 不能在教会以内和教 Boleh 会以外， memuliakan namamu. 可以一同荣耀神你的名。 Terima kasih 谢 Bapa. 谢主， Inilah persembahan kami. 这是我们的 Yang kami 奉献 panjatkan hanya dalam nama Tuhan 我 Yesus. 们祷告奉主耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐。 Dan mulai bulan September ya, mulai bulan September berita persembahan yang diperoleh oleh bendahara akan dilaporkan tiap minggu. 呀，从这个月开始，每周都有这个财政报告， Seperti yang lalu-lalu. 就好像过去一样。 Tetapi memang tidak untuk yang online. Ini hanya yang onsite yang bisa baca akan persembahan-persembahan yang kita peroleh, yang diperoleh oleh gereja. 只有在实体的会 Kami 友才能够 persilakan 看见。 Theo untuk memberikan laporan. Sudah? Ya, terima kasih untuk bendahara yang telah memberikan pengumuman tentang persembahan. 谢谢财政部的这个这个财政报告。 Dan selanjutnya warta gereja bisa disampaikan. 接下去是会务报告。 Ya, ini ada hamba Tuhan orientasi atas pengajuan dari GKT Hosana ke Bapak Sinode telah mengutus 2 orang hamba Tuhan orientasi mulai tanggal 1 September 2022 sampai 31 Agustus 2023
ya di GKT Hosana, yaitu saudari Cindy, ya mungkin berdiri di belakang. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita, ya, dan diperpanjang ya masa jabatannya. Dan kemudian juga saudari Hana, ya lebih gampang ya. Inilah saudari Hana yang boleh bergabung di dalam GKT Hosana untuk bersama-sama melayani. Dan kiranya kita semua boleh semakin cinta dia dan dia cinta Hosana, ya. Pekerjaan Tuhan semakin diperluas. Kemudian Sekolah Tinggi Teologi Aletheia telah mengutus 2 mahasiswa praktek weekend untuk periode 3 September 2022 sampai 23 April 2023 di GKT Hosana, yaitu saudara Jovan, kami persilakan, dan juga saudara Jeffren, ya. Nah, terima kasih. Hamba-hamba Tuhan, calon hamba Tuhan yang masih muda belia, tetapi mereka memberikan yang terbaik di masa muda mereka untuk melayani Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat boleh menerima dengan lapang hati dan boleh hamba-hamba Tuhan boleh memberikan bimbingan yang lebih baik. 这是2位女传道，未来的女传道，在主基督教会里面，还有2位男实习生是神学院差派来实习1年。Ya, semoga kerasan di tempat ini. 希望在这里可以好好被装备，成为忠心的仆人。Ya, ini pun ada acara keluarga muda. Oh, enggak keluarga muda sekarang ya. Keluarga aja ya. Keluarga yang bermisi. 这就是有意向的家庭。 Oleh sebab itu telah diundang seorang hamba Tuhan yang kompeten di bidangnya. 就是在这个星期五呀，有特别讲座，请大家踊跃参加。 Dan kami mengharapkan setiap keluarga-keluarga boleh ikut serta. Ini masih online ya, masih online. Jadi kita semua boleh mengambil waktu, yaitu 9 September hari Jumat jam 7, setengah 8, jam 7 ya, jam 7. Boleh ikut serta. 这就是在星期五9号7点晚上，请大家可以上网踊跃参加这个节目。 Kita tahu bahwa gereja sangat berharap gereja ini boleh semakin maju. 我们希望我们的教会更加有发展。 Oleh sebab itu kita membutuhkan keluarga-keluarga Kristen yang kokoh di tengah-tengah 我 gereja 们需要有坚固的基督化家庭， untuk membangun tubuh Kristus 来建立基督的身体， sehingga pekerjaan Tuhan boleh semakin berkembang di tempat ini. 以致神的工作更加的扩展。 Mungkin ada yang lain? Ya, apa itu iman sejati? 什么是真实的信心？ Inilah persekutuan Komisi Wanita akan mengundang Pendeta Sandi Nugroho untuk menjadi pembicara pada hari Kamis. 这2个星期，星期4也15号，这个是实体的聚会。 Bukan Kamis ini, Kamis depan jam 4 sore ya. 就是2个星期，这个星期4、15号妇女实体的聚会。 Apakah masih ada yang lain? Berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Budiono Nindyo, ayah dari Bapak Ferdi Nindyo, atau ayah mertua dari Ibu Dian Natalia yang disemayamkan di Adijasa Ruang 12 dan akan dimakamkan Senin 5 September 2022. 就是 Ferdi 的令尊已经回天家，这时候放在阿迪加萨殡仪馆第12号房，明天星期一安葬。 Ya, mungkin sekian pemberitaan tentang warta gereja. 这是今天的教会会务报告。 Dan marilah saat ini kita berkesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. 我们要静听神的话语， Dan marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, telinga kita
untuk boleh tertuju kepada firman Tuhan. 让我们预备心，安静的来领受神的话。 Dan kami minta dengan hormat hambanya, yaitu penginjil Philip Huang yang akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita pada sore hari ini. 今天信息是由王国辉传道在我们当中正 Kami 道。 persilakan. Ya, 谢谢。主内弟兄姊妹平安， Saudara sama damai sejahtera. 我们很感恩今天下午我们可以再次来到神的面前，一起来敬拜赞美我们的神。 Kita sungguh bersyukur boleh bersama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. 接下来我们就一起来聆听神的话。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们打开我们的圣经《路加福音》， Mari kita lihat kitab Injil Lukas. 《路加福音》第5章第1到11节， Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. 《路加福音》第5章第1到11节。 Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. 路加福音第5章1到11节， Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. 耶稣站在哥尼撒列湖边，众人拥挤他，要听神的道。 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. 他见有2只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。 Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. 有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。 Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 讲完了，对西门说：“把船开到深水之处，下网打鱼。” Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." 西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。” Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。 Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. 便招呼那只船上的同伴来帮助，他们就来把鱼装满了2只船，甚至船要沉下去。 Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。” Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." 他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。 Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰和也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。” Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." 他们把2只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。 Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus.
读经到此为止。 Sekian pembacaan firman. 亲爱的弟兄姊妹，我们这个9月份呢，我们要讲关于差传的信息。 Bulan 9 kita masuk dalam bulan misi. 如果你知道这个华人差传史，你就会认识一个人，名叫 Robert Jeffrey。 Jika kita mengetahui suatu lembaga misi, kita akan kenal pribadi ini, Robert Jeffrey. 他虽然是推动华人跨文化的差传的是运动， Dia adalah seorang yang mengadakan penerobosan penginjilan di tengah-tengah orang Tionghoa. 他不是华人，他是一个加拿大人， Dia bukan orang Tionghoa, dia orang Kanada. 出生在一个非常富裕的家庭。 Dia lahir di keluarga yang kaya. 他父亲去创办这个全球邮报的一个董事长， Ayahnya adalah seorang direktur dalam suatu perusahaan. 是非常非常有钱的人。 Sungguh sangat kaya raya. 肯定他希望他的儿子能够继承他的家业。 Tentu ayahnya mengharapkan dia dapat mewarisi akan perusahaan keluarga. 但是 Robert Jeffrey 有自己的想法， Tetapi Robert Jeffrey mempunyai pemikirannya sendiri. 他信了耶稣以后，然后他就回应耶稣的呼召，他愿意传福音，愿意做一个宣教士。 Sesudah dia percaya Tuhan Yesus, dia rela untuk menjadi seorang misionari. 长话短说，然后他就去到广西，在那里宣教。 Maka dia pergi ke daratan Tiongkok, di sana dia memberitakan Injil. 他学了一口非常流利的广东话， Dia belajar bahasa Kanton. 然后呢，他做了一段时间， Satu periode waktu dia melayani, 他就收到一封信。 dia menerima sepucuk surat. 这封信是由美国标准石油公司发给他的一封信。 Satu surat yang dia terima dari negara Amerika, yaitu perusahaan minyak. 因为这个石油公司呢，他们打算在香港设一个办公室， Mereka ingin membuka satu cabang di Hong Kong. 所以他就聘请这个 Robert Jeffrey 成为他的负责人， Maka mereka mengundang Robert Jeffrey untuk menanganinya. 负责整个香港还有中国大陆的一些的石油的生意。 Yaitu menangani bisnis minyak di daratan Tiongkok. 当 Jeffrey 收到这封信的时候呢， Tetapi saat dia menerima surat ini, 他回信写了几句话。 dia membalas suratnya dengan beberapa kalimat. 他说：“谢谢你的邀请，但是对不起，我没有兴趣。” Dia berkata, terima kasih undangannya, tetapi saya tidak tertarik. 过不久呢，又第二信又寄过来， Tidak lama kemudian surat kedua dia terima. 然后在那里写的他的待遇、他的工资是2倍的。 Maka tertulis gajinya 2 kali lipat. 后来这个 Jeffrey 他又回这个信， Dia membalas lagi suratnya. 他又写说：“谢谢你的邀请，但是对不起，我没有兴趣。” Dia sekali lagi berkata, terima kasih atas undangannya, tetapi saya tidak tertarik. 过不久以后，第3封信又寄过来， Tidak lama kemudian surat ketiga pun masuk. 但你这次比较特殊， Surat ini agak khusus. 因为在那里没有写着他的工资、他的待遇是有多少钱， Di sana tidak tertulis berapa besar akan gajinya. 当你写的时候，你想要多少，你自己写这个数字，我就给你多少。 Berapa yang engkau minta akan dipenuhi. 哇，你说有那么好的公司吗？ Ada begitu bagus. 你想要多少你的待遇，你就自己写呗。 Mau berapa besar gajinya, tulis saja sendiri. 后来 Jeffrey 他怎么回答？ Bagaimana Jeffrey membalasnya? 他说：“谢谢你， Dia berkata, terima kasih, 但是我还是没有兴趣。 saya sungguh belum tertarik. 没有错，你的待遇非常的大， Sungguh gajinya luar biasa besarnya. 但是你的工作太小了。 Tetapi pekerjaannya terlalu kecil. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 在宣教的工作里面 ，Jeffrey 他能够看透跟永恒有关的这个工作，才是真正大的工作。
Dia dapat menembus melihat sesuatu pekerjaan yang mempunyai nilai kekal, itulah pekerjaan yang 有 besar. 永恒性的工作呢，在宣教传福音方面是无法用数字、用金钱来去衡量了。 Bahwa pekerjaan yang mengandung kekekalan yaitu pemberitaan Injil tidak dapat dinilai dengan angka. 最后，在宣教的华人宣教的历史里面，我们看到他就去到去到中国宣教，也是来到印度尼西亚。 Kita melihat pelayanannya sampai di Tiongkok juga ke Indonesia. 3月份啊，3月1932年，他就建立了这个 Sekolah Alkitab Makassar。 Tahun 1939 dia telah membangun sekolah Alkitab di Makassar. 就是现在的这个神学院，这个 Jeffrey 神学院。 Yaitu sekolah Alkitab Jeffrey. 然后在香港，他也建立了一个神学院。 Di Hong Kong pun dia membangun sekolah Alkitab. 通过他建立很多宣教的机构， Melalui dia membangun banyak lembaga misi. 可以说他是第一个人推动华人跨文化的宣教。 Dialah seorang yang pertama untuk mendorong orang mengadakan penebusan lintas budaya. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 今天我们如何来参与宣教传福音的工作呢？ hari ini bagaimana kita bisa terlibat dalam pelayanan misi? 不是每一个人神呼召他成为一个宣教士， Bukan setiap orang dipanggil menjadi misionari. 其实呢，宣教和传福音的工作，就是我们每一个人蒙恩基督徒该做的事。 Sesungguhnya memberitakan Injil adalah tugas dari setiap orang percaya. 我们回到刚才我们所读的一段经文， Dari ayat yang sudah kita baca tadi, 就是在路加福音第5章1到11节， di dalam Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11, 那里是记载关于耶稣基督当初呼召门徒的一些的故事。 itu adalah cerita tentang Yesus memanggil murid-murid pertama. 符类福音呢，就是马太福音也记载第4章，还有马可福音第1章也记载同样的故事。 Baik Matius maupun Markus mencatat hal yang sama. 但是在这里有一点不一样，因为这个路加医生他加上关于耶稣所行的神迹，然后加上跟彼得的对话。 Di sini Lukas mencatat lebih detail yaitu tentang mujizat yang dilakukan Yesus juga percakapan dari Petrus dan Yesus. 所以我们通过这个故事来一起学习如何今天能够参与在宣教的事工里面。 Melalui cerita ini kita bisa melihat bagaimana kita terlibat dalam pelayanan misi. 所以第1节那里告诉我们，耶稣站在哥内撒利湖边或者是加利利海边，然后众人就拥挤他，要听神的话。 Pada suatu kali dikatakan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedangkan orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. 当你看福音书的时候，非常的普遍，耶稣在哪里，在哪里就会很多人拥挤他，要跟随耶稣，要听耶稣讲话。 Melalui kitab Injil kita bisa lihat di mana Yesus ada, di sana ada kerumunan orang hendak mendengarkan firman-Nya. 没错，他们来看听耶稣，是因为可能不同的动机，可能要来看神迹，要免费的午餐，或者要来听真的听神的道。 Walaupun mereka datang dengan berbagai macam motivasi yang berbeda, mungkin mereka datang hendak melihat mujizat atau mau makanan gratis ataupun hal yang lain. 所以在这里看到众人拥挤的耶稣，所以耶稣没有地方站， Banyak orang mengerumuni Yesus dan Yesus tidak ada tempat berpijak. 所以耶稣看到在那里2只船， Maka Yesus melihat di sana ada 2 perahu, 其中一个就是西门彼得的船， yang satu adalah miliknya Simon. 然后他就对西门彼得说， Maka dia berkata kepada Simon Petrus, 然后把你的船撑开， bertolaklah sedikit perahumu. 然后我就站在上面，然后教导众人。 Saya bisa berdiri di sana dan mengajar. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 第一个就是我们要看为主撑开传扬神的话。 yaitu bertolak bagi Kristus untuk memberitakan firman Tuhan. 在这段经文里面很有趣的，你会发现“传”这个字，这个字呢出现了起码有6次。 Kita melihat perahu di sini paling sedikit 6 kali dicatat. 船对西门彼得来说，就是他工作的地方， Perahu adalah di mana tempat Petrus bekerja. 也就是他的生活，他的生命。 Yaitulah pekerjaannya dan kehidupannya. 所以耶稣对西门彼得说：“为我撑开你的船。”
Demi aku bertolaklah ke 让我 dalam 可以站在上面传扬神的道。 supaya saya bisa memberitakan firman Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 你想一想， coba bayangkan 如果你是西门彼得的话，你会有什么的想法？ jika engkau adalah Simon Petrus, apa perasaanmu? 圣经说，那个时候他们已经从打鱼里回来了， Alkitab mencatat mereka baru pulang dari menjala ikan. 他们正在下船，然后正在洗碗，或者正在要休息了， Mereka sedang menghela jalannya dan sedang mau istirahat. 情况不妙，也就是说他们太累了。 Yaitu situasinya mereka sangat lelah. 但是在这样的情况下，耶稣对西门说：“为我撑开你的船。” Tetapi dalam situasi demikian Yesus berkata, demi aku bertolaklah ke 会不 dalam. 会西门彼得这样想？耶稣啊，有另一个船，你为什么要叫我？你不知道我真的很累吗？ Mungkin Petrus bisa menjawab, Tuhan mengapa pakai saya? Ada perahu yang lain. 不是有别人啊，你为什么要使用我呢？ Saya sudah lelah, mengapa engkau mau pakai aku? 今天不是可能同样的想法出现在我们脑海里吗？ Mungkin hal yang sama juga muncul dalam pemikiran kita. 神正在呼召你来参与差传还有传福音的事工里面。 Tuhan sedang memanggil engkau terlibat dalam pelayanan misi. 可能你说主啊，我太累了。 Engkau berkata, Tuhan saya sangat lelah. 可能当你听到有这样的呼召的时候，耶和华说：“谁愿意为我去？” Saat engkau mendengar panggilan Tuhan berkata, siapakah yang mau pergi demi aku? 然后你很热心的说：“主啊，我在这里。” Mungkin engkau dengan semangat berkata, Tuhan aku di sini. 然后你就说：“主啊，我在这里，差遣他吧。” Tuhan aku di sini, tetapi utuslah dia. 应该说：“主啊，我在这里，差遣我。” Harusnya berkata, Tuhan aku di sini, utuslah aku. 但你说：“主啊，我在这里，但是不要差遣我，差遣他。” Tapi engkau berkata, aku di sini, utuslah dia. 你就差遣黄传道嘛，他一家人就是宣教士出生的。 Utuslah Pak Philip aja, karena sekeluarga itu keluarga misi. 我没办法参与这个事工， Saya tidak bisa terlibat dalam pelayanan ini. 我太累了， Saya terlalu capek. 我也没有这个负担。 Saya juga tidak terbeban. 亲爱的弟兄姊妹 Saudara sekalian， 在这里你可以看到耶稣的权柄，他的主权选择了西门彼得， Kita lihat otoritas Yesus telah memilih Simon Petrus. 他要用他的船站在上面传扬神的道。 Dia mau pakai perahunya berdiri di sana memberitakan 所以， Injil. 如果今天神是特别的拣选了你和拣选了我，这个是非常大神赐给我们的恩典。 Jika hari ini Tuhan memilih Anda dan saya, itu adalah anugerah yang luar biasa. 你的回应是怎么样？ Bagaimana respon Anda? 刚才我说了，不是每一个人神呼召他成为宣教士， Tadi sudah saya sebutkan, tidak semua orang dipanggil menjadi misionari. 但是神呼召每一个人参与在他的事工里面来传福音。 Tetapi Tuhan memanggil setiap kita terlibat dalam pemberitaan Injil. 如果我们去考察关于宣教士的历史， Jika kita menyelidiki akan sejarah para misionari, 你会发现有一些的地方呢，传道人是没办法进去的。 banyak tempat di mana profesional misionari nggak penginjil. bisa masuk, penginjil nggak bisa masuk, 传道人是没办法进去， nggak bisa masuk 因为 penginjil 很危险。 karena sangat bahaya. 所以呢，他们有一些的策略，就是专门差派职场的就是那些传道的人可以进去。 Tetapi mereka pakai strategi mengutus profesional, tetapi orang yang memberitakan Injil, 就是在职场方面宣教。 yaitu mereka memberitakan Injil melalui profesi 如果 mereka. 他是一名医生，他也是以医生的身份进到那个工厂上面，然后边做医生边传福音。 Jika dia status sebagai seorang dokter, maka dia masuk sebagai dokter dan sambil mengobati dan memberitakan 或者 Injil. 他是一名老师，他还是以老师的身份，比如说教英语、英文老师，到一个地方，然后边工作边教英语边传福音。 Atau dia status sebagai seorang guru bahasa Inggris, dia pergi sambil bekerja dan memberitakan Injil. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 同样的，今天神把你放在任何一个岗位上面，你能够领受，知道神正在呼召你来参与这个宣教的工作吗？ hari ini bagaimanapun pekerjaan Tuhan, ketahuilah Tuhan memanggil engkau boleh terlibat dalam pemberitaan Injil. 你是一个老师，你是一个老板，或者是你是一个医生，你都可以参与在这个事工里 Engkau 面。 sebagai karyawan, bos, ataupun juga
Guru, engkau bisa terlibat dalam 你 pemberitaan 千万 Injil. 不要说哦，现在我没有时间， Jangan berkata saya tidak ada 我 waktu, 太累了 saya terlalu lelah, 啊，时机不合适。 tidak tepat waktu. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 圣经是怎么样说的？ Alkitab bagaimana berkata? 提摩太后书第4章第2节那样记载， 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, 就是务要传道，无论得时不得时。 tepat waktunya atau tidak waktunya harus memberitakan Injil. 也就是说，任何一个时间，你必须要准备好你的心，有机会来到了，甚至你自己要创造这个机会，把神的道传扬出去。 Kita harus mempersiapkan diri baik tidak baik waktunya untuk memberitakan Injil. 神呼召我们每一个人来参与在他的事工里面， Tuhan memanggil setiap kita terlibat dalam pekerjaannya. 这个是第一的，为主撑开传扬神的话， Itulah yang pertama, bertolak bagi Kristus memberitakan 献 firman 上你的 Allah. 生命，在你的职场方面，让神的名得到荣耀。 Persembahkanlah hidupmu di dalam profesimu untuk memuliakan Tuhan. 求神赐给你一个敏锐心，看到你周围的朋友、亲戚、同事等等还没有信耶稣的，你把这个好消息传给他们。 Kiranya Tuhan memberikan kepekahan kepada saudara untuk melihat sekitar Anda, sanak famili Anda dan memberitakan Injil kepada mereka. 这也是包括在里面你参与在差传的事工里边了。 Dengan demikianlah Anda terlibat dalam pelayanan misi. 如果我们继续再看下去的时候， Jika kita melihat selanjutnya, 特别是第4节在那里到第10节， ayat 4 sampai 10, 当耶稣基督讲完道的时候， saat Yesus sesudah memberitakan 耶稣 Injil, 就对西门说 Yesus berkata kepada：“ 把 Simon, 船开到水深之处， tolakkanlah perahumu ke tempat yang 下 dalam. 网打鱼。 Helakan, tebarkanlah jalamu untuk 然后 menangkap 第 ikan. 5节，西门说：“夫子，我整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。” Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. 第二件事，我们看为主下网，彰显神的大能。 Yaitu tebarkan jala bagi Kristus, nyatakan kuasa Allah. 亲爱的弟兄姊妹，如果你是西门彼得，听到耶稣这样的吩咐，你会怎么做？ Jika engkau adalah Simon Petrus dan mendengar perintah Tuhan, apa yang engkau lakukan? 如果我的话，我会这样回答耶稣 Jika saya mungkin akan menjawab demikian. 啊，夫子啊，你不知道吗？现在我太累了， Ya Tuhan, engkau nggak tahu saya saat ini terlalu lelah. 我整夜去打鱼劳力，连一只鱼都没有打着。 Sepanjang malam berusaha dan tidak menangkap apa-apa. 然后现在你叫我再去下网， Saat ini disuruh tebarkan jala 何况现在天已经亮了，不可能有鱼了。 dan sekarang hari sudah terang, belum tentu pasti tidak ada ikan. 一般渔夫是在晚上的时候出海打鱼是吗？ Biasanya di malam hari nelayan menangkap ikan. 天快亮的时候，他们就已经靠岸就回家了。 Kalau hari mulai terang maka mereka akan menepi dan akan pulang. 何况当时的时候，你想一想，彼得他是出生长大是在这个打鱼的家庭里面， Kita tahu bahwa Petrus besar di dalam keluarga nelayan. 他肯定知道是怎么样最好的方式能够打到鱼。 Dia sangat berpengalaman dan tahu bagaimana cara untuk mendapatkan 而耶 ikan. 稣吩咐他的这个人， Dan Yesus yang memberikan perintah ini, 他是一名木匠， dia adalah seorang tukang kayu. 他不是打鱼的。 Dia bukan nelayan. 你说彼得他心中肯定有很大的挣扎， Tentu hatinya banyak pergumulan. 但是有一句话非常有趣的， Tetapi satu kalimat yang sangat penting, 彼得说什么？ apa yang Petrus katakan? 但依从你的话， Tetapi engkau yang menyuruhnya, 我就下网。 aku akan menebarkan jala juga. 虽然情况不合适， Sekalipun situasi rasanya nggak 虽 cocok, 然我很累， sekalipun saya sangat lelah, 虽然现在不是打鱼捞鱼的时间， saat ini bukan waktunya nangkep ikan. 但是因为你说的话， Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, 依从你说的话，我就下网了。 saya akan taat dan menebarkan 这个是 jala. 讲的什么呢？ Ini menyatakan apa? 是我讲的完全顺服耶稣基督的命令， Yaitu dia taat sepenuhnya perintah Tuhan. 他完全顺服。 Dia
taat sepenuhnya. 所以顺服就带来祝福。 Maka taat mendatangkan berkat. 在顺服的过程里面，你必须首先要认定主耶稣的权柄。 Dalam proses ketaatan itu, akuilah kedaulatan Allah atau kuasa Tuhan. 就是主权的认定。 Yaitu kita mengakui akan otoritas kedaulatan 神 Allah. 的大能才会彰显出来。 Dengan demikian kuasa Tuhan menjadi nyata. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 撑开你的船，为主传道， mari kita bertolakkan perahu kita untuk 为 beritakan 主 Injil. 效王，彰显神的大能。 Tebarkan jala bagi Kristus, nyatakan kuasa Allah. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara 今 sekalian, 天我们要去传福音、参与宣教的工作，是因为耶稣命令了我们。 hari ini kita mau terlibat dalam pelayanan misi dan memberitakan Injil karena Tuhan yang menyuruhnya. 你愿意不愿意去顺服？ Maukah engkau taat? 当你愿意顺服的时候，你就看到神的大能就彰显出来。 Saat engkau taat, engkau akan melihat kuasa Allah. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 耶稣说把船开到水深之处。 Yesus berkata bertolaklah ke tempat yang dalam. 水深之处是什么意思呢？ Apa artinya tempat yang dalam? 允许我来明白，水深之处肯定是一个危险的地方， Tempat yang dalam itulah tempat yang 是一个 bahaya, 很不容易的一个地方， yaitu satu tempat yang tidak mudah, 是要付出很大的代价的一个地方， harus membayar harga. 甚至可能要什么样摆上你的生命来去做的。 Mungkin juga akan mengorbankan hidup. 但是你要知道，在水深之处在那里才能够捞到、打到大大的鱼。 Tetapi di tempat yang dalam itulah dapat menangkap ikan besar. 在水深之处，你才能够经历到神的大能在你的生命里面。 Dalam tempat yang dalam itu akan mengalami akan kuasa Tuhan dalam 水 hidupnya. 深之处也告诉我们，你要离开你的安全的领域里面走出来。 Yaitu tinggalkan zona nyaman Anda dan keluar ke tempat yang dalam. 这个是所谓的水深之处。 Inilah yang disebut tempat yang dalam. 耶稣要我们把船开到水深之处， Yesus mau kita maju bertolak ke tempat yang dalam. 没有错，在哪里有挣扎、有困难，甚至有危险， Sungguh di sana ada kesulitan, mungkin ada bahaya. 但是在那里也有神的恩典，有神的帮助， Tapi di sanalah ada anugerah Tuhan dan pertolongan 在那里你 Tuhan. 能够经历到神的大能， Di 在你的 sana 生命 kita 里面。 mengalami kuasa Tuhan dalam hidup. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 在这里很特别， di sini khusus sekali. 你看到西门彼得他跟耶稣基督的对话， Kita lihat bagaimana percakapannya dengan Tuhan Yesus. 你看到他是怎么样称呼耶稣基督。 Bagaimana dia menyebut Tuhan Yesus. 第5节的时候，西门彼得说：“夫子。”他叫耶稣夫子， Ayat 5 dia menyebut Yesus sebagai guru, 夫子就是老师、拉比的意思。 yaitu guru. 但是到了第8节呢，当西门彼得看到神迹出现的时候，他就俯伏在耶稣的膝前，然后叫耶稣主啊。 Ayat 8 saat dia melihat mujizat itu dia tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan. 从叫夫子、老师，现在叫主，是有很大的转变。 Mulai sebutan guru sampai ke Tuhan itu ada perubahan yang besar. 耶稣不是单单我们的老师， Dia bukan sekedar guru kita, 他是我们的主宰， dia adalah Tuhan, Tuan kita. 就是我们要完全降服在他权柄下面的主宰。 Yaitu kita harus tunduk di bawah kekuasaannya. 没有错，耶稣就是我们的救赎主， Dia adalah Tuhan juru selamat kita. 但是他更是我们的主宰。 Tapi dia juga adalah penguasa kita. 在整个新约里面出现救主或者救赎主，大概有24次。 Di perjanjian baru mungkin ada 24 kali menyebut dia sebagai juru selamat. 但是你知道吗？出现这个主宰 “kurios” 这个词呢，大概有多少次？ Tuhan ini ada berapa kali? 就是大概有433次。 Mungkin ada 433 kali. 今天我们成为基督徒，相信耶稣得永生， Hari ini kita menjadi orang Kristen percaya Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang 耶稣 kekal. 是我们的救赎主。 Yesus adalah Tuhan penebus 但是 kita. 问题，耶稣是否也是我们的主宰， Tetapi pertanyaannya apakah dia juga Tuhan yang menguasai kita, 掌管我们所有一切的？ mengatur segalanya kita.
什么叫做主？ Apa yang disebut Tuhan? 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 在你的生命里，谁做主？ dia dalam hatimu, dalam hidupmu siapakah yang menjadi Tuhan? 你还是耶稣基督？ Engkau atau Tuhan Yesus? 如果你把耶稣当作你的主宰的话，那你就会把所有你的生命、整个生活各个方面的生活里面完全交托、降服于在他的脚前。 Jika engkau mengaku dia sebagai Tuhan, maka engkau akan menyerahkan seluruh aspek kehidupanmu di bawah kaki salibnya. 但是如果你说啊，主不行的，只有星期天我献给你，星期一到星期六你不用管了，我自己来。 Atau engkau berkata, hanya minggu aja miliknya Tuhan, Senin sampai Sabtu biar aku atur sendiri. 如果是这样的话，有某一件方面在我的生命的主，你就别碰了，我自己来就可以了。 Maka dalam hidup ada bagian yang jangan disentuh oleh Tuhan. 我要问你，如果在这样情况下，谁是做主？ Jika dalam situasi yang demikian, siapakah yang menjadi Tuhan? 不是耶稣， Bukan Yesus, 是你自己。 yaitu engkau sendiri. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 1854年，戴德生他去到中国内地宣教， 1854 Hudson Taylor pergi ke Tiongkok memberitakan 就开始 Injil. 他50多年的服侍的生涯。 Memulai 50 tahun pelayanannya. 当他去到那里的时候，他就看到工厂的需要，然后他就写信回到他的国家那里。 Saat dia melihat akan kebutuhan ladang itu, maka dia tulis surat ke negerinya. 就是邀请他们在5年内要差派1000个宣教士来到中国。 Yaitu dalam 5 tahun utuslah 1000 misionari ke Tiongkok. 他写信到欧洲、北美、加拿大、美国等等 Dia, 的教会。 dia menulis surat ke negara-negara Eropa, Amerika dan semuanya untuk berseru supaya orang kirim misionari. 很少人知道，在他这封信里面有一个内容很关键的， Di dalam suratnya itu isinya ada sesuatu yang sangat menentukan. 他在那里很想强调关于基督的主权。 Di sana dia menekankan akan kedaulatan Tuhan. 他说一句话： Dia berkata, 若是耶稣基督不是全然的主，他就全然不是主。 jika Tuhan Yesus bukan Tuhan, maka dia bukanlah Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan atas segala sesuatu, maka dia bukan Tuhan sama sekali. 如果他不是全然的主，他就全然不是主。全然不是主。然后他把这封信写到，送给很多的教会， Maka dia menuliskan surat ini ke banyak gereja. 叫教会完全降服、顺服耶稣的权柄，差派传教士来中 Supaya 国。 gereja-gereja itu taat, tunduk pada Kristus dan mengutus misionari. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 如果耶稣是你的主宰，你肯定会去顺服他。 jika hari ini Tuhan adalah Tuhanmu, engkau pasti taat. 西门彼得称呼耶稣我的老师，然后最后他称耶稣为主。 Saat dia menyebut Yesus guru pada awalnya dan akhirnya dia berkata Tuhan. 你的称呼就代表你的关系， Sebutan itu menyatakan hubunganmu. 是不是这样的？ Sungguh demikian. 如果你的关系很亲近，你的称呼肯定不一样。 Jika hubungannya dekat, maka sebutannya akan berbeda. 你肯定不会对一个陌生人姊妹称呼他亲爱的。 Tidak mungkin engkau menyebut seseorang yang asing berkata, oh kekasihku, sayangku， sayangku. 你是不是啊？你绝对不可以这样做。 Tentu tidak bisa berkata demikian. 所以你可以看到西门彼得对基督的认识有一个非常大的那种的进展。 Kita lihat di sana perkembangan pengenalan Petrus kepada Tuhan sangat pesat. 关键的问题是否耶稣是你生命的主宰？ Persoalannya adalah apakah Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu? 如果是他的命令，你必定去顺服的。 Jika iya, maka engkau pasti taat perintahnya. 为主效王，彰显神的大能。 Tebalkan jala bagi Kristus dan nyatakan kuasa Allah. 第三个是关键，我们一起来思考，就是为主得人，完成神的托付。 Menjala manusia bagi Kristus selesaikan amanat Allah. 所以我们再看下去这段经文第9、第10，
然后第11节那里记载， Dalam ayat 9 sampai 11 sana berkata, 当他们看到捞到那么多鱼的时候， saat mereka melihat begitu banyak ikan yang tertangkap, 所以西门彼得就匍匐在耶稣的脚前， maka Simon Petrus tersungkur di depan 然后 Yesus 对耶稣说：“主啊，离开我吧，我是一个罪人。” dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. 所以你看，这个非常深刻的一个对基督的认识。 Inilah suatu pengenalan yang dalam tentang Kristus. 当初他认识耶稣是位老师， Sepermula dia kenal Yesus sebagai guru, 但是当他看到耶稣行了神迹，他就马上对基督的认识有大大的改变。 tetapi sesudah melihat mujizat yang dilakukan Yesus, maka pengenalannya kepada Tuhan Yesus 他认 mengalami 识耶 perubahan. 稣是主， Dia mengenal Tuhan sebagai Tuhan. 在认识耶稣是主的同时，他认识自己是一个罪人。 Di saat dia mengenal Yesus sebagai Tuhan, dia juga mengenal diri sebagai orang yang 他马 berdosa. 上觉得我不配， Dia segera merasa dirinya tidak layak. 我是一个罪人。 Saya adalah orang berdosa. 主啊，你离开我吧。 Tuhan, tinggalkan saya. 但是你看耶稣是怎么回答他？ Kita lihat bagaimana Yesus 耶稣对 menjawabnya. 西门说：“不要怕， Yesus berkata, jangan takut. 从现在开始， Mulai dari sekarang, 你要成为得人如得鱼一样。” engkau akan menjala manusia. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 所以彼得就无畏的跟从耶稣， dengan demikian Petrus tanpa gentar mengikut Yesus. 不要怕。 Tidak takut. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 在我们跟随主的道路里面，会有很多的风险， di dalam mengikut Tuhan banyak bahaya. 会有很多的挣扎，很多的试探。 Ada banyak godaan, ada banyak pergumulan. 特别当我们要参与在服事宣教的工作里面，那更多的风险。 Khususnya saat kita terlibat dalam pelayanan misi, menghadapi banyak bahaya. 但是耶稣说：“不要怕， Tetapi Yesus berkata, jangan takut. 我与你同在，直到世界的末了。” Saya menyertai engkau sampai akhir zaman. 请问弟兄姊妹， Saudara sekalian, 你看宣教世界宣教的历史，哪一个宣教的事工没有危险的？ engkau melihat bagaimana sejarah pelayanan misi yang mana yang tanpa bahaya. 他们都摆上他的性命，为了主的工作。 Mereka mempersembahkan hidup demi pekerjaan Tuhan. 为什么他们愿意这样做？ Mengapa mereka mau melakukannya? 因为他们可以看透了他们的工作是跟永恒有关系的， Karena mereka melihat pekerjaan mereka mempunyai nilai yang 是 kekal, 拯救灵魂的。 yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. 应该不是很偶然，如果你看整个圣经里面出现这个“不要怕”，大概有365次。 Tidak secara kebetulan dalam Alkitab mencatat jangan takut itu sebanyak 365 kali. 一年有多少天？ Setahun ada berapa hari? 365天，是不是？ 365 hari. 也就是说 kan? 足够每一天用一句。 Maka setiap hari boleh pakai satu, 还有人说不是365，是366句。 yaitu 366. 也就是说，在哪一天最痛苦的时候、最害怕的时候，你可以用2句话。 Ya, jika saat sangat menderita, sangat susah, engkau boleh pakai 2 kali. 耶稣对西门说：“不要怕。” Yesus berkata kepada Simon, jangan takut. 然后圣经说，他就撇下所有的一切，跟从了耶稣 Maka 基督 dia，meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus, 是一个全然的跟从。 yaitu mengikut dengan segenap hati. 肯定不是说今天我们那要去传福音当宣教士，我要放下所有的工作，不是。 Bukan berkata saya terlibat dalam pelayanan misi, maka saya harus meletakkan semua pekerjaan 一 saya. 开始我就已经说了，不是每一个人神呼召他成为一个全时间的服侍或者当宣教士。 Semula saya sudah berkata tidak semua orang dipanggil menjadi full timer, menjadi missionary. 但是在这里，圣的话要教导我们，你要完全的跟随他， Tetapi Tuhan berseru supaya kita mengikut Dia dengan segenap 这是 hati. 毫无保留的，为自己没有任何一个保留，完全献给耶稣，求神耶稣大大的使用， Yaitu tanpa sisa sesuatu pun dan mempersembahkan diri sepenuhnya kepada 一 Tuhan. 心一意的来跟从耶稣基督， Dengan segenap hati mengikut Yesus. 得人的跟从， Yaitu kita mengikut Dia dengan
效法基督的样式， seperti Kristus. 就好像耶稣来寻找罪人一样。 Seperti Yesus datang mencari orang 今天 berdosa. 我们成为耶稣基督的门徒， Kita menjadi murid Yesus 也要去得人， juga akan memenangkan jiwa, 来去把灵魂带到耶稣基督的面前。 yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 你愿意吗？ maukah 当你说我是跟随耶稣基督的， saat engkau berkata aku pengikut Yesus, 是否你是去做耶稣所做的事？ apakah engkau juga melakukan apa yang Yesus lakukan? 今天神的国度里面很缺乏工人， Hari ini dalam ladang Tuhan kurang pekerja. 神要我们每一个人参与在这事工里面。 Tuhan mau setiap kita terlibat dalam pelayanannya. 神拯救了我们，为了服侍他； Tuhan menyelamatkan kita untuk kita melayani Tuhan. 神装备我们来去服侍他， Tuhan memperlengkapi kita untuk melayani 然后 Dia. 神差遣我们来去服侍他。 Dan Tuhan juga mengutus kita untuk melayani Dia. 这就是在这个第3本书我们的门训纲标里正在学习的。 Ya inilah yang kita sedang pelajari pemuritan Kambyun. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 在世界上所有的一切，当我们吹出去最后的一口气，所有的东西都要留下来。 saat kita menghembuskan nafas kita, semua hal yang kita peroleh di dunia ini akan kita tinggalkan. 唯一我们可以带走的， Hanya satu yang bisa kita bawa, 就是我们传福音给他们所得着的灵魂。 yaitu jiwa-jiwa yang kita menangkan. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 你空手来见我们的主吗？ bisakah kita tangan hampa berjumpa dengan Tuhan? 一起来参与宣教、传福音的事工里面， Mari kita terlibat dalam pelayanan misi. 在你的岗位里面为主摆上。 Di kedudukan Anda, di status Anda itu tempat Anda 求 untuk 神给你一个 memberitakan 敏 Injil. 锐的心， Tuhan memberikan hati yang peka, 甚至求神给你一个怜悯的心， bahkan memberikan hati yang berbelas 来看到 kasihan 你周围的亲戚、朋友、弟兄姐妹， untuk melihat sekitar sanak famili saudara 当他们还没有在耶稣基督里面， saat mereka belum di dalam Kristus, 他们正在走向灭亡的道路。 mereka sedang menuju kebinasaan. 是否你愿意把这个好消息传给他？ Maukah beritakan kabar baik ini kepada mereka? 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 一起来参与这个宣教传福音的事工里面。 mari kita terlibat dalam pelayanan misi. 我用一个故事来结束。 Saya akan mengakhiri dengan sebuah 这 kesaksian. 个人叫做威廉伯登， Namanya William Borden. 他出生在美国一个非常有钱的家庭里面。 Dia lahir di keluarga yang kaya raya. 他的家业是非常永久的，就是一个什么呢？奶制或者乳制这个公司 Dia mempunyai Borden Dairy suatu perusahaan yang sangat populer ya di Produksi produksi susu. 呀，可能现在现在还在美国，如果很有可能，如果你常去美国，你也曾经买过他的这个产品。 Mungkin kalau di Amerika saudara akan membeli produksi susunya. 他信耶稣是因为母底的布道会，然后他就决志信耶稣基督。 Dia percaya Tuhan Yesus karena pelayanan di Air Moody. 当他高中毕业的时候呢，他父母送给他一个每一个年轻人都很羡慕的一个礼物， Saat dia tamat SMA, dia mendapatkan hadiah dari orang tuanya, satu hadiah yang diinginkan oleh setiap orang. 就是伯登他还没有上大学呢，他父母说：“我送你一个礼物，就是给你金钱，你可以环游世界1年。” Yaitu sebelum masuk perguruan tinggi dia boleh wisata keliling dunia. 哇，太爽了，是吧？ Sungguh menyenangkan. 然后环游世界后呢，回来上大学，然后他考上耶鲁大学。 Sesudah keliling dunia, dia boleh masuk perguruan tinggi. 他是一个非常优秀的一个大学生。 Dia seorang yang brilian dalam seorang siswa yang hebat. 在他的班里面呢，他们做一个调查说：你们可以选在我们班里谁是以后最有可能性成功的人。 Dalam kelas mereka mengadakan survei, coba melihat siapa yang paling berhasil di kemudian hari. 然后他们在那里调查以后呢，拿到最多的票数就是 William Borden。 Dan menurut survei bahwa William Borden inilah yang
termasuk dapat nilai yang banyak. 在大学4年级的时候，他就领受神的呼召。 Saat dia perguruan tinggi semester terakhir, dia menerima panggilan Tuhan. 他愿意摆上一切，成为宣教士。 Dia mau mempersembahkan diri menjadi misionari. 然后他就进了普林斯顿这个神学院，来在那里塑造。 Maka dia masuk dalam sekolah Alkitab dan dibentuk di sana. 毕业以后呢，他就去中国传福音， Sesudah tamat dia pergi ke Tiongkok memberitakan Injil. 特别是到中国的大西北新疆那里向回教徒传福音。 Yaitu dia pergi ke barat utara Cina, di sana memberitakan Injil kepada orang Muslim. 然后他就坐船要到中国。 Maka dia naik kapal untuk ke Tiongkok. 他在路上呢，他经过了埃及， Dalam perjalanan mampir di Mesir. 他知道，因为他要向回教徒传福音，他必须要懂得阿拉伯文， Dia mau memberitakan Injil kepada kaum Muslim, dia belajar bahasa Arab. 因为他要看可兰经， Maka dia mau membaca Quran. 所以他就在埃及学习阿拉伯文。 Maka di Arab dia belajar bahasa Arab. 但是谁都没想到， Tetapi tidak terduga, 有时候很多的事情发生，我们无法能够去明白的。 banyak hal terjadi tidak dapat diselami. 到了埃及不久， Setiba di Mesir tidak lama kemudian, 他感染了脑膜炎， dia terinfeksi selaput otak. 然后在1个月内， Di dalam waktu sebulan, 当年他25岁的时候， saat dia berusia 25 tahun, 他就去世了， dia meninggal. 就是在埃及安葬在埃及。 Yaitu mati di Mesir dan dikuburkan di Mesir. 到现在他的坟墓还在那里。 Mungkin saat ini juga kuburannya masih ada. 当他的家人收到这样的消息， Saat keluarganya menerima berita ini, 他们肯定很悲痛。 mereka sangat sedih. 后来他们就到埃及收拾他的东西， Maka mereka ke Mesir mengurusi semua barang-barangnya. 他的母亲正在收拾他的东西的时候， Ibunya saat mendapatkan barang-barangnya 他发现了一本圣经， dan menemukan sebuah Alkitab, 这是他亲爱的儿子的圣经。 yaitu Alkitab anaknya. 然后当他母亲翻开圣经一看的时候， Saat melihat Alkitabnya, 在第1页里面 di halaman pertama 写了3句话， menulis 3 kalimat, 是用 “no” 这个字开头的， dimulai dengan no, 不的意 yaitu 思。 tidak. 第1句话是什么呢 Kalimat pertama apa? ？No reserve， No reserve, 永不保留。 tidak ada cadangan. 他是出生在一个很有钱的家庭， Dia hidup lahir di keluarga yang sangat 但是他 kaya. 为了主，为了福音，他离开所有的一切， Tetapi demi Injil dia tinggalkan semua, 永不保留。 tidak ada cadangan. 然后第2句话 Yang kedua, ，No retreat， 永不退缩， no retreat, tidak mundur, 一直往前走， terus maju ke depan, 没有回头路。 tidak ada jalan mundur. 所以当他愿意为主传福音当宣教士的时候呢，他的朋友同学说他浪费他的光阴在传道方面。 Saat dia mau mempersembahkan diri, teman-temannya berkata dia telah menyia-nyiakan hidupnya. 是否他浪费他的光阴呢？ Apakah dia sia-siakan hidupnya? 不是的。 Bukan. 然后发生第3句话， Kalimat ketiga, 就是 No regret， 永不后悔。 no regret, tidak menyesal. 当母亲看到这3句话的时候， Saat ibunya melihat ketiga kalimat ini, 他知道他儿子所下的决心是多么的强烈。 maka tahu betapa besar tekad anaknya. 然后通过他儿子这个故事传遍了整个美国， Dengan ceritanya, kesaksiannya tersebar di seluruh 甚至 Amerika, 传遍了整个世界， bahkan tersebar ke seluruh dunia, 感动了千万的年轻人为主摆上。 dan telah menggerakkan banyak ribuan jutaan kaum muda 他 mempersembahkan 不是 diri. 浪费他的光阴， Dia tidak sia-siakan waktunya, 但是他愿意摆上一切。 tetapi dia mau mempersembahkan diri. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 在这里我又说， saya sekali lagi katakan, 宣教的道路里面
是有很多的牺牲。 Perjalanan misi itu banyak pengorbanan. 今天你我在这里可以信耶稣基督， Hari ini engkau bisa percaya Tuhan. 你知道吗？在过去有多少个人愿意摆上一切，背井离乡来到印度尼西亚传福音？ Yaitu karena mereka telah meninggalkan kampung halaman dan datang ke Indonesia dan memberitakan Injil. 有时候我在想，如果能够的话，在这个9月份里面呢，有一些弟兄姊妹在这里讲关于我们教会的历史，哇，太棒了！ Ya, saya rindu ya, seperti bulan misi ini kita bisa nostalgia melihat sejarah bagaimana kita bisa menjadi percaya. 所以今天我们可以信耶稣，是因为有人愿意摆上一切，把福音传到泗水，传到印度尼西亚。 Hari ini kita bisa menjadi percaya karena ada orang terlebih dahulu rela berkorban datang ke Indonesia dan memberitakan Injil. 所以我们要感恩。 Maka kita harus bersyukur. 千万不要觉得现在我们很舒适，就在这里哇，有空调的地方，有很漂亮的教堂，每个星期我们就来做礼拜就没了。 Jangan kita merasa saat ini senang punya gereja yang bagus, AC dan duduk saja. 我们有没有想到那些正在走向灭亡道路的人？ Pernahkah kita memikirkan orang-orang yang menuju kebinasaan? 求神来帮助我们， Tuhan tolong kita. 甚至求神差遣我们， Biar mohon Tuhan mengutus kita 把福音传给他们， supaya memberitakan Injil. 为主撑开传扬神的道， Kita bertolak demi Kristus untuk memberitakan Injil. 为主效往彰显神的大能， Demi Tuhan kita tebarkan jala dan menyatakan kuasa Allah. 为主得人完成神的托付。 Biar demi Tuhan kita memenangkan jiwa dan menggenapi akan 求 segala 圣 rencana 灵燃 Tuhan. 烧我们的心， Biar Roh Kudus membakar hati kita. 爱那些世上的灵魂， Kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. 找机会把这个好消息传给他们。 Carilah kesempatan dan memberitakan Injil kepada 愿 mereka. 神祝福大家。 Tuhan memberkati. 我们低头祷告。 Kita berdoa. 慈悲的天父，我们向你感恩， Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur 因为 kepadamu. 有了我们今天成为你的儿女， Hari ini kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. 是因为有人愿意摆上一切冒险来到印度尼西亚，把福音传开。 Karena terlebih dahulu ada orang rela berkorban datang ke Indonesia dan memberitakan Injil kepada kami. 有一些人他愿意为主来放下所有一切传福音， Ada orang mau meletakkan segala sesuatu bagi Yesus untuk memberitakan Injil. 帮助我们每一个人为这事献上感恩， Tolong setiap kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu. 也同时求你的灵燃烧我们的心。 Jadi saat yang sama bila rohmu membakar hati kami. 我们也愿意为我们周围的人还没有信耶稣，摆上一切，把福音传给他们。 Kami juga rela memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya dan menyerahkan hidup bagi Tuhan. 在我们每一个人的岗位里面，在任何一个地方、时间，我们愿意为主使用。 Setiap saat di setiap tempat pekerjaan kami boleh memberitakan Injil. 求主耶稣帮助我们， Tuhan Yesus tolonglah kami 让我们拥有一个宣教的心， supaya kami memiliki hati yang bermisi 就好像耶稣的心一样， seperti hati Tuhan Yesus. 来到这个世界，为了拯救罪人。 Datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 求你赐福，帮助我们有一个顺服的心， Tuhan tolonglah kami memiliki hati yang taat. 一切荣耀归给我们的神。 Segala kemuliaan bagi Tuhan. 垂听我们的祷告，感恩， Dengar seruan doa kami dengan 奉 ucapan 耶 syukur. 稣得胜的名求， Demi nama Tuhan Yesus yang berkemenangan. 阿门。 Amin. 愿神祝福大家。 Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Philip Buang. 感谢今天王传道的正道， Dan kiranya setiap kita boleh senantiasa berkata, Tuhan aku di sini. 但愿我们能够对主说：“主啊，我在这里。 Mungkin tadi saya waktu sebelum ibadah ada belajar satu lagu, Hineni. ”刚才我们学习了一个首诗歌， Ya, mungkin kita juga bertanya-tanya. Saya tanya tadi sama teman-teman, kenapa ya lagu Mandarin tapi kok ada Hineni? Maksudnya apa?
这个中文诗歌为什么有 hineni 是什么意思？ Saya takut saya WA sama Huang Jantau. Artinya apa Heneni? 我问他这个是什么意思？ Kalau kita nyanyi puji Tuhan harus tahu artinya. 我们歌颂主，我们要明白它的 Agar 意 kita 思， bisa menghayati lagu itu dengan baik. 以致我们更加理解这首诗 Ya, 歌。 Heneni itu aku di sini. hineni 就是说我在这里。 Dan saya yakin bahwa ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dia rindu setiap jemaat berkata, Tuhan aku di sini. 刚才的信息是眺望我们说我在这里。 Ketika seorang ayah berbicara kepada anaknya, 当一位父亲向他的孩子说话， maka dia rindu anaknya berkata, Papa aku di sini. 他要他的孩子回应说：“爸爸，我在这 Aku 里， siap untuk melakukan apa yang engkau perintahkan kepadaku. 我预备顺服你的命令。” Demikian juga hari ini Bapa kita di surga. 今天我们的天父也是如此。 Ya, dia rindu setiap kita boleh menyanyikan lagu ini dari lubuk hati kita yang terdalam. 让我们从心里的深处来唱这首诗歌， Sebagai respon ketika kita sudah mendengar firman Tuhan. 就是我们回应神的信息。 Ketika Tuhan masih memberikan hidup kepada setiap 当 kita. 神还给我们机会， Marilah kita nyanyikan pujian Heneni. 我们唱这首歌。我在这里。 Kita nyanyikan satu kali dalam bahasa Mandarin, kemudian bahasa Indonesia, dan Mandarin lagi ya. 使我放下心中，放下心中所爱。耶和华我的主啊，请你使我打碎心中想，直到我在敬拜中献上自己为祭，无怨无悔，永不回头。直到我在祭坛那里得着命定，无怨无悔，我在这里。我在这里，因为你烧我，踩我，因为你。 Lepaskan dari hatiku segala yang ku cinta. Ya Tuhan tolong aku hancurkan segala berhala dalam hatiku, sampai ku persembahkan diri di mezbahmu. Tiada sesat tak berbalik, sampai ku di mezbahmu mendapat perintahmu. Tiada sesat ku di sini. Ku di sini. Utus aku, ku di sini. Hineni, utus aku di sini.
主啊，求你使我放下心中，放下心中所爱。耶和华我的主啊，求你使我打碎心中想，直到我在敬拜中献上自己为祭，无怨无悔，永不回头。直到我在祭坛那里得着你的无怨无悔，我在这里依恋你，依恋你，烧我踩我在这里依恋你，依恋你，烧我踩我依恋你。 Ya, biarlah ini sebagai respon kita ketika kita mendengar panggilan Tuhan. 当我们听见神的呼声，让这是成为我 Dan 们的 saat 回 ini 应。 kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan nyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Philip Wang. 我们唱三一颂，然后请王传道祝福。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Wahyu semen亲爱的弟兄姊妹，敞开你的心门，领受神的祝福。愿我主耶稣基督出人意外的平安，天父上帝那不变的慈爱和信实，圣灵的感动、燃烧、带领，常常与我们同在。我们愿意为主摆上，向主说：“主，我在这里，差遣我来去传福音，得灵魂。从现在开始，直到永永远远。”阿门。Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai. Saudara, mungkin sore ini ada teman Bapak Ibu yang pertama kali hadir dalam ibadah kita. Saya ingin menyambut. Ada? 如果有弟兄姊妹，你今天下午是第一次来的，有吗？请你站起来，我们要欢迎你们。OK 希望我们每一个人要为这个此事祷告来去邀请新人来到主的面前一起敬拜。Mari kita mulai hari ini terus memikirkan dan berdoa, mengajak ya lebih banyak saudara-saudara untuk hadir bersama beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari kita nyanyikan lalu berkat supaya kita saling memberkati satu dengan yang lain. 一起来唱祝福的歌，赐福。 主
主以恩惠慈爱与你同在，愿主的灵时时围绕，恩典降下，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。愿主的恩惠慈爱与你同在，愿主的灵时时围绕，恩典降下，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐